Bab doa pemungut zakat untuk orang yang memberi zakat. Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa, katanya ayah saya termasuk antara ashabis syajarah, yakni orang-orang sahabat-sahabat yang berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok. yakni termasuk di antara ashabir ridwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi sesuatu kumpulan orang membawa sedekah mereka, yakni zakat mereka, baginda akan mendoakan, Allahumma salli ala ali fulan, ya Allah rahmatilah keluarga fulan. Qala, kata perawi yakni Abdullah, fa'atahu abi bi sadaqatihi, lepas itu ayah saya bawa zakatnya. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma salli ala ali Abi Aufa, ya Allah rahmatilah keluarga Abi Aufa. Bab tafsir asnanil ibil, ini bab perincian tentang umur unta. Abu Dawud berkata, saya telah mendengarnya daripada Ar-Riyashi dan Abi Hatim dan selain daripada mereka berdua. Begitu juga saya dapati, saya ambil daripada kitab An-Nadhr bin Shumail dan kitab Abi Ubaid. Mungkin salah seorang daripada mereka ada menyebut sesuatu perkataan yang tertentu yakni yang tidak disebut oleh orang lain. Tetapi secara umumnya mereka berkata yusamma al-huwar, mula-mula anak unta itu dipanggil huwar. yakni yang baru dilahirkan itu dipanggil huwar. Huwar. Thumma al-fasil, lepas tu dipanggil fasil, yang dipisahkan, yakni daripada penyusuan. Idza fasala, apabila ia terpisah ataupun berpisah daripada ibunya, tidak lagi menyusu. Thumma takun bintu makhab, lepas itu bintu makhab, orang panggil lisanatin, yang berumur setahun hingga cukup 2 tahun. Apabila ia masuk pada tahun yang ketiga, maka ia dipanggil ibnatul labun. Bila cukup 3 tahun, maka dipanggil hiqqun dan hiqqah. Kalau yang jantan hiqqun, yang betina hiqqah, hingga cukup umur 4 tahun. Kerana unta itu sudah layak dinaiki, sudah boleh dinaiki, dan boleh juga dilepaskan bapa jantan kepadanya, yakni untuk mengawan. Wahiya talqahu, wahiya talqahu, ia yakni unta betina hiqqah tu sudah boleh mengandung. Pada umumnya sudah boleh mengandung pada umur tu, ataupun ia sudah sampai pada ketika tu umur boleh mengandung, walaupun ia tidak mengandung, tak apalah, tidak bunting pun tak apalah. Umur setara tu boleh dah, 4 tahun tu boleh bunting dah, boleh mengandung dah. Wala yalqahu dzakar, tetapi yang jantan tidak boleh lagi mengawan, tidak ada lagi air mani yang boleh membuntingkan ibu tu pada umur tadi. Hatta yuthanniya, sehinggalah ia menjadi thani, orang panggil thani, iaitu akan datang. Umur thani itu berapa tahun akan datang. Wa yuqalu lil hiqqah, dipanggil untuk hiqqah, unta betina hiqqah. Orang panggil juga taruqatul fahli, yakni unta yang sudah layak dinaiki oleh bapa jantan. Kerana bapa jantan yatruqha, sudah menaikinya, yakni mengawal lah dengannya hingga cukup umur 4 tahun. Bila masuk pada tahun yang kelima, maka ia dipanggil jaza'ah hingga cukup 5 tahun. Apabila telah masuk pada tahun yang ke-6, wa alqa thaniyatahu, dan apabila ia alqa thaniyatahu,
Thaniyahu ataupun thaniyatahu. Dalam kitab kita ni thaniyata gitu itu silap lah cetak tu, bukan ta marbutah. Thaniyahu ataupun thaniyatahu, jamak kepada thanaya. Apabila sudah ada gigi itu, maka orang panggil thani, sehingga cukup 6 tahun. Bila masuk ke tahun yang ke-7, yang jantan dipanggil raba'i dan yang betina dipanggil raba'iyah, hingga cukup 7 tahun. Bila masuk ke tahun yang ke-8 dan ia mengeluarkan gigi as-sadis, iaitu selepas daripada raba'iyah, dipanggil sadis dan sadas, hingga cukup umur 8 tahun. Bila masuk ke tahun yang ke-9, tala'a nabuhu, naiklah taringnya, fahuwa bazil, pada ketika itu dinamakan bazil, yakni gigi hak bahagian taring dia itulah. Ai bazala nabuhu, bazala nabuhu maksudnya ialah tala'a, naik gigi taringnya itu, hatta yadkhula fil 10, hingga masuk ke tahun yang ke-10. Pada ketika itu dipanggil mukhlif. Lepas itu tidak ada nama khusus kepada unta ni, tetapi orang panggil bazilu am, unta bazil umur setahun, bazil 2 tahun, mukhlif 1 tahun, mukhlif 2 tahun, mukhlif 3 tahun, hingga sampai kepada 5 tahun, mukhlif 5 tahun, mukhlif tahun yang ke-5-nya boleh berlaku. Al-khalifah, unta betina yang bunting. Qala Abu Hatim, wal jadhu'ah ialah satu waktu, satu zaman, bukan umur, bukan dikira umur tu jadhu'ah. Wa fusulul asnan inda tulu'i Suhail, dan dikira umur tu, permulaan umur tiap-tiap satu peringkat itu, iaitu pada ketika naiknya bintang Suhail. Abu Daud berkata, Ar-Riyashi mengungkapkan satu syair kepada kami, idza Suhailun awwal al-lail tala'. Idza Suhailun awwal al-lail tala', macam begitu. Idza Suhailun awwal al-lail tala', fabnul labun al-hiq wal-hiq jadha', lam yabqa min asnaniha ghairul huba'. Bila naik bintang Suhail di awal malam, maka dikiralah Ibnul Labun menjadi Al-Hiq, dan Al-Hiq menjadi Jadha', bertukar menjadi Jadha'. Lam yabqa min asnaniha ghairul huba', tidak ada lagi yang tinggal daripada umur unta itu selain daripada huba', yakni unta yang dilahirkan bukan pada masanya, itu dipanggil huba', iaitu alladhi yuladu fi ghairi hini, yang dilahirkan bukan pada masanya, tak cukup umur lah. Babun aina tusaddaqul amwal, ini bab di manakah diambil zakat harta, ini berupa binatang ini. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, la jalaba wala janaba, tidak boleh melakukan jalab dan tidak boleh juga melakukan janab. Tidak boleh diambil sedekah mereka melainkan di rumah-rumah mereka. La jalaba, tidak boleh melakukan kerahan untuk membawa unta ke sesuatu tempat, dan la janab, tidak boleh membawa unta ke suatu tempat yang jauh supaya menyusahkan pemungut zakat untuk itu pergi untuk ambil zakat. Itu maksud la jalaba wala janab. Tak apa, kita akan bincang kemudian. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan lagi
tafsiran daripada Muhammad bin Ishaq tentang maksud la jalab wala janab itu. Katanya iaitu zakat hendaklah diambil zakat binatang hendaklah diambil pada tempat-tempatnya. La yujlabu ilal musaddiq, tidak boleh dikerah ataupun dibawa daripada jauh kepada musaddiq, pemungut zakat. Wal janab an hadhihi al fariidah, dan janab an hadhihi al fariidah itu tidak berapa terai tu dari segi lafaz ini, dan berbeza-beza dalam nuskah-nuskah Abu Dawud ini, dalam nuskah-nuskah Mujtabaiyah, Kanfuriyah dan Qadiriyah, lagu ni lah, wal janab an hadhihi al fariidah aidan, gitu. Wa kadza fi matn an-nuskhah al-maktubah, dalam nuskah yang bertulis pun lagu ni juga, dalam hasyiah dia ditulis lafaz ghair, di tempat an itu ghairuha, wal janab ghairu hadhihi al fariidah, di tempat an itu ghair ditulis, dan ala tariqah di tempat hadhihi al fariidah itu, di tempat ghair hadhihi al fariidah tu ala tariqah. Adapun dalam nuskah Mesir, kata dia, di dalamnya ditulis an ghairi hadhihi al fariidah, yakni mengikut ketentuan yang bukan ketentuan saat ni. Dalam nuskah-nuskah yang lain banyak lagi berlaku kecelaruan dan kesilapan dalam mengemukakan lafaz ini. Yang betulnya, kata Syekh Khalil Ahmad, bagi saya ala hadhihi tariqah, hadza betul, ai tariqatil jalab. Dalam Baihaqi disebut wal janab hadhihi tariqah, gitu. Jadi wal janab ala hadhihi tariqah, janab juga begitu, ala hadhihi tariqah, janab juga begitu serupa tadi. La yujnabu ashabuha, tidak boleh dijauhkan mana tuan-tuan dia tu. La yujnabu ashabuha. Yaqul, dia berkata, wala yakunu ar-rajul bi aqsa mawadhi'i ashabis sadaqah. Tidak boleh seseorang itu berada di tempat-tempat di tempat-tempat orang yang nak bagi zakat tu yang paling jauh. Fatujnabu ilaihi, sehingga dijauhkan binatang-binatang itu kepadanya, kepada pemungut zakat itu. Walakin tu'khadhu fi mawdi'ihi, tetapi ia diambil di tempatnya. Nanti akan datang kita akan jelas lagi. Hak ni tidak berapa terang, nanti akan datang lebih terang. Babur rajul yabta'u sadaqatahu. Ini bab seseorang membeli sedekahnya, sedekah yang dikeluarkannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah memberi seekor kuda kepada seseorang untuk digunakannya fi sabilillah, di jalan Allah. Fawajadahu yuba', kemudiannya dia mendapati orang kuda itu hendak dijual. Dia pun nak beli, tetapi dia tanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembelian saat ni. Hak dia nak tu, faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la tabta'uhu. Kalau la tabta'uhu supun ni maksudnya la nafi, fi'il mudhari' tu tak ada buat apa-apa. Tapi dalam satu nuskah yang lain dengan sirah nahi, dan ni la nahi. Kalau la nahi, la tabta'hu, tak ada alif tu, jangan beli, jangan, bukan tak boleh. Tadi tak boleh, ni jangan. Hak sesuainya hak tu, iaitu la nahi, jangan beli. Wala ta'ud, sebab hak soal lagi tu pun nahi juga. Wala ta'ud fi sadaqatik, dan janganlah engkau kembali mengambil sedekahmu. Bab sadaqatir raqiq, ini bab zakat ataupun sedekah raqiq, hamba.
Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidak dikenakan zakat kuda dan hamba, melainkan zakat fitri pada hamba. Itu dikenakan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, seseorang Islam itu tidak dikenakan zakat pada hambanya dan tidak juga pada kudanya. Bab sadaqatiz zar'i. Ini bab zakat tanaman. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Salim bin Abdullah daripada ayahnya, yakni Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah SAW bersabda, tanaman yang disiram oleh langit, yakni air hujan, sungai dan mata air, au kana ba'lan, ataupun itu lafaz lain saja digunakan, iaitu yang tidak perlu disiram kerana ia boleh menyedut air dengan akar-akarnya sendiri. Al-ushur dikenakan 1/10 daripada hasilnya. Wa fima suqi bis sawani wan nadh nisful ushur. Dan tanaman yang disiram dengan sawani dengan menggunakan unta untuk menyiramkan air itu, ataupun itu pun nadh, itu pun unta jugalah, iaitu tanaman unta ke kuda ke gapo ke yang menggunakan sesuatu lah untuk menyiramnya. Nisful ushur dikenakan 1/20, separuh 1/10, yakni 1/20 lah. Dalam kata lain, dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah SAW bersabda, tanaman yang disirami sungai dan mata air dikenakan al-ushur, yakni dikenakan al-ushur 1/10 daripadanya. Wa ma suqiya bis sawani, dan tanaman yang disirami dengan menggunakan binatang, fafi, ataupun lain-lain lagi, yang susah payah lah makan belanja, fafihi nisful ushur, maka dikenakan 1/20. Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Al-Haytham bin Khalid Al-Juhani dan Ibnul Aswad Al-Ajli, mereka berdua berkata, Waqi' berkata, al-ba'lu al-kabus. Al-ba'lu orang panggil juga al-kabus, iaitulah tanaman yang tumbuh min ma'is sama', tumbuh dengan air hujan. Ibnul Aswad berkata, Ibnul Aswad berkata, kata Yahya, maksud beliau ialah Ibnu Adam, Yahya bin Adam, saya telah bertanya Aba Iyas Al-Asadi tentang al-ba'l itu apa maknanya. Faqala alladhi yusqa bima'is sama', iaitu tanaman yang disirami dengan air hujan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal bahawa Rasulullah SAW telah menghantarnya ke Yaman. Baginda bersabda, berpesan kepadanya, khudh al-hab min al-hab, ambillah bijirin daripada bijirin, asyad kambing ataupun biri-biri daripada kambing, ba'ir daripada ibil, unta daripada unta, dan lembu daripada lembu. Abu Daud berkata, pernah saya ukur dengan menggunakan jengkal, satu biji timun batang di Mesir, sepanjang 13 jengkal, sebutir buah timun panjang 13 jengkal. Dan pernah saya lihat sebiji buah limau diletakkan di atas belakang unta dengan dibelah dua, dijadikan sebelah alik ni, sebelah alik ni. Besarlah buah limau. Sebelah alik ni belah dua, sebelah alik ni, sebelah alik ni. Unta tu bawa buah limau. Tak apalah. Kita tengok semula. Doa musaddiq. Musaddiq di sini dengan makna pemungut zakat ataupun amil. Amil
yang pegawai yang bertugas memungut zakat, itu orang panggil al-musaddiq. Kadang-kadang lebih banyaknya digunakan dengan makna itulah. Tapi kadang-kadang digunakan juga dengan makna orang yang nak beri zakat, al-musaddiq. Orang yang nak mengeluarkan zakat, orang yang nak beri sedekah dengan makna zakat, itu yang dipanggil musaddiq. Di sini maknanya al-musaddiq itu dengan makna iaitu pemungut zakat. Doa pemungut zakat untuk orang yang mengeluarkan zakat, memberikan zakat, yakni kepada dia lah. Orang yang wajib zakat, dia beri kepada musaddiq itu. Bila beri, ada tu. Setara mana. Inilah hadisnya. Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa. Nama Abi Aufa ialah Alqamah bin Khalid bin Al-Harith Al-Aslami Abu Ibrahim. Ada juga orang kata Abu Muhammad. Dia ikut serta dalam bai'ah Ridwan di bawah pokok. Di bawah pokok itu. Dalam Quran sebut tahta syajarah tu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta syajarah. Tu. Ayah dia ni salah seorang yang ikut serta dalam bai'ah Ridwan. Apa dipanggil bai'ah Ridwan? Sebab dalam ayat tu sebut laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah redha, Allah kenal kepada orang-orang mukmin berbai'ah dengan engkau di bawah pokok itu. Dia ni panjang umur, selepas Nabi SAW lama lagi. Dan Abdullah bin Abi Aufa, dia adalah orang yang sahabat yang terakhir mati di Kufah. Dia kata ayah saya Abu Aufa min ashabis syajarah. Tadilah tak apalah. Ayah dia dia royak Nabi SAW kalau orang pergi buat pergi apa-apa zakat dia kepada Nabi SAW akan mendoakan untuk dia. Allahumma salli ala ali fulan. Abdullah bin Abi Aufa kata ayah dia pun pergi juga buat pergi zakat harta dia. Nabi SAW pun kata Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Nabi doa begitu juga. Kalau kita perhati di sini, dia gunakan doa tu dengan menggunakan lafaz salli. Salli, salla yusalli. Salli tu fi'il amal. Daripada salat. Masdar dia selawat tu lah. Salatan, selawat. Ini menunjukkan bahawa selawat tu, perkataan tu boleh kepada hak bukan Nabi. Zahirnya nampak gitulah. Itu perkaranya. Bolehkah? Kalau tak boleh, apa yang Nabi doa gitu? Kita kata kita salat Allahumma salli ala Muhammad. Salli ni lah. Ni Nabi sendiri guna untuk orang lain. Tentu sekali ia boleh. Kalau tak boleh, apa? Baik, kita tengok. Qala al-Qari, qala Ibn al-Malik as-salah bima'na ad-du'a wa at-tabarruk. Salah di sini dengan makna doa dan mengambil berkat. Qila, kata ulama, setengah ulama, boleh kepada bukan Nabi pun boleh, iaitu untuk orang yang beri zakat. Sebab dalam Quran pun ada sebut wasalli alaihim. Salli itu dengan makna doa lah untuk mereka. Adapun salat, selawat hak untuk Nabi SAW itu dengan makna ta'zim dan takrim. Hak dengan makna ta'zim, pengagungan dan memuliakan dia secara khusus, itu khusus, khasatul lahu, khusus dengannya. Kalau guna untuk orang lain tapi dengan makna doa dan minta berkat, tak apa. Tapi kalau serupa dengan Nabi SAW dengan makna ta'zim dan takrim, itu tak boleh khusus dengan dia. Qala Ibn Hajar, dia kata, Ibn Hajar kata, ulama berselisih pendapat tentang doa untuk Nabi dan bukan untuk Nabi
dengan lafaz solah ni, dengan lafaz selawat ni. Ada yang mengatakan makruh. Kalau semata-mata kita maksudkan rahmat lah, minta rahmat, makruh. Semata-mata lagu tu pun makruh. Wa qila yahrum, ada juga yang mengatakan haram, tak boleh. Pendapat yang ketiga khilaful aula. Pendapat yang keempat sunat, sunnah Nabi. Pendapat yang kelima harus. Kalau dimaksudkan dengan selawat itu semata-mata minta rahmat, doa sebagai minta rahmat, minta diberkati. Tetapi makruh kalau dimaksudkan dengannya takzim juga. Selain daripada doa tu takzim, dengan makna memuliakan dia. Orang-orang hak tak bui tu, hak dia kata haram ke makruh ke, hak ni hak selawat ni dia kata khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dia guna perkataan ni pun khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tu habis itu. Lepas tu kita tengok pada muka surat 94, hasyiah bawah tu nombor 1 dia tulis, qala Ibnu Abidin la yusalli ahadun ala ahadin illa ala nabi sallallahu alaihi wasallam istiqlalan la tab'an illa al malaikah faman shalla ala ghairihim yukrahu huwa sahih fassalatu haqquhu wa lahu an yusalli ala ghairihi wa amma al ghair fala wa basatahu. Ibnu Abidin kata tak boleh seseorang itu nak berselawat kepada seseorang yang lain dengan arti selawat yang khusus itu, kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara istiqlal. Secara istiqlal mana secara mutlak, secara dia tu saja, sebut orang itu saja, selawat kepada dia secara khusus, bukan secara tamak. Kalau tamak ni selawat kepada Nabi, bila-bila tu sambung hak dia kata sekali dengan Nabi, hak tu tak apa. Yang ni sebagai hak ni sebagai ikut test saja. Kalau selawat kepada orang lain dengan mengikut Nabi, sebelum pada tu selawat kepada Nabi, tak apa. Tapi kalau selawat kepada orang lain secara khusus, itu tak boleh, kecuali kepada malaikat. Kalau malaikat Jibril alaihi salam khusus untuk dia, tak apa. Tapi kalau manusia tak boleh, kecuali kalau disertakan dengan Nabi. Nabi sebut dulu Allahumma salli ala Muhammad wa alaihi kok misalnya, wa alaihim kok misalnya, boleh. Tapi secara tabak boleh, istiqlal tak boleh, secara tersendiri tak boleh. Orang yang berselawat kepada orang lain tak boleh, itu makruh sekurang-kurangnya. Itulah yang betul, kerana selawat itu adalah hak Nabi. Dia boleh berselawat kepada sesiapa, orang lain, pada orang lain, dia sendiri boleh. Adapun orang lain tak boleh nak gunakan selawat. Begitu juga nak gunakan salam kepada orang lain secara khusus, itu tak boleh. Apalagi kalau sekarang ni sudah menjadi syiar ahli bid'ah, tidak boleh. Misalnya kalau hak selawat ni hak salam itu alaihi salam, disebutkan Ali alaihi salam, tak boleh. Kita bukan ahli sunnah kalau lagu tu. Ahli sunnah tidak buat lagu tu. Salam kau selawat kau istiqlal, secara istiqlal, khusus untuk orang tu, tidak sekali dengan Nabi. Kalau sekali dengan Nabi lain, hak utamanya Nabi tu, hak tu sebagai ikutan saja. Salam selawat tak boleh. Padahal makna asal dia tak apa. Macam sini selawat ni makna asal dia makna doa, tapi hak kepada Nabi tu dia ada makna lain lagi selain daripada tu. Dengan sebab itu tidak boleh dipakai untuk orang lain. Tidak boleh dipakai untuk orang lain. Sama juga dengan salam, tidak boleh dipakai untuk orang lain. Padahal salam tu mana ucap sejahtera, yalah. Kita kata kita nak beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, pun salam juga. Tapi itu secara khitab, secara adab. Kita kira salam, salim li alaih, tolong sampaikan salam saya kepada dia. Salim, salam tu juga, salam tu juga duk guna boleh. Assalamualaikum,
Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Boleh. Hak boleh tu dalam bentuk tahiyat, bukan dalam bentuk doa kepada orang yang sudah tidak ada secara khusus, seperti doa kepada Nabi tu. Hak tu tak boleh. Alaihi salam. Tak boleh lagu tu. Benda ni yang kita sebut ni pasal banyak dalam kitab-kitab ni, terutama kitab Abu Daud ini banyak benar. Kena beringat. Hak cetak di Lebanon, di Mesir, nampaknya sudah dipengaruhi ataupun ada orang-orang Syiah berperanan dalam tu. Sebab apa kalau sebut Ali alaihi salam, Fatimah alaihi salam, Hasan alaihi salam, Husain alaihi salam. Kalau semata-mata salam tu dengan makna sejahtera, boleh kira lagi pada asalnya. Tetapi kalau sudah jadi syiar ahli bid'ah, sebab dia kata alaihi salam tu, dia anggap imam tu serupa dengan Nabi, bahkan lebih lagi daripada Nabi. Dalam keadaan itu kita biarkan dan kita ikut, tak boleh. Sebab menyerupai ahli bid'ah. Dan dalam kepercayaan dianya, imam-imam tu lebih lagi daripada Nabi. Tak boleh. Sudah jadi haram lah tu. Sudah jadi haram. Kalau tidak, asalnya tak apa. Tapi sudah jadi gitu. Sebab itulah Ibnu Katsir, zaman dia sebut dah banyak dalam kitab-kitab ni masuk benda lagu tu. Benda ni tak betul, kata dia. Walaupun dari segi makna asal dia betul, tapi sudah jadi syiar ahli bid'ah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia pun ada sebut. Banyak lagi dalam kitab-kitab lain, Fathul Mughith dan Tadribur Rawi pun ada sebut bahas benda ni tak boleh. Jadi kita kena beringatlah. Sebab puak-puak ni dia main peranan. Dia main peranan sungguh. Tidak sepuluh kita orang ahli sunnah pasal kita betul kan, kita tak terfikir benda-benda hak lagu tu. Yang bahayanya orang-orang yang beli kitab murah, comel, lepas tu murah. Dia buat kerja dah, dia nak perakak dia untuk 50 tahun tak akan datang, 100 tahun akan datang. Tahu-tahu orang buka kitab, dia kata, ni tengok Abu Daud sendiri, ni Bukhari sendiri, ni kata alaihi salam. Habislah kita. Sebab itu penting sangat mengaji hadis itu. Bila mengaji kita tahu. Tok guru akan royak, ni tak betul, hak ni betul. Kalau ada, dia ada semua lah dalam kitab Abu Daud tu, dalam kitab Bukhari tu. Ni dak setengah-setengah nuskhah apa. Dia ada dah rancangan dia perata jalan dia. Perata jalan sampai masa dia gak mari. Dia tengok demo ni pun Syiah juga, kata dia. Pelebih Ali, pelebih Hasan Husain ni daripada orang lain. Apa? Sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum ni alaihi salam. Ini menunjukkan dia pun agak lebih lagi daripada orang lain-lain. Lebih lagi. Abu Bakar pun orang tak kata lagu tu. Ibnu Katsir bahas, dan ulama-ulama kita hak lain pun bahas. Kalau nak kira Nabi SAW, kalau kita kata Nabi Azza wa Jalla, boleh ke tak boleh? Nabi Muhammad Azza wa Jalla, boleh ke tak boleh? Kena kira dari segi makna. Huwa aziz, huwa jalil, kata dia. Mulia Nabi, agung Nabi, boleh. Tapi itu istilah khusus yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh digunakan untuk hal lain. Supaya juga alaihi salam istilah khusus digunakan untuk nabi-nabi hak maksum tu dan malaikat, tidak untuk hal lain. Maka tak bolehlah digunakan untuk hal lain, walaupun asal makna dia tu tidak salah. Tapi apabila sudah jadi syiar, sudah jadi istilah khusus, maka tak boleh. Maksudnya ni lah, kalau bahas cara Allah tu boleh guna ke orang kafir ke tidak boleh. Kena kira dalam Quran pun ada orang kafir guna juga, tak ada sebut bantahan apa. Zaman Nabi ke apa, orang kafir pun ada juga, nama Abdullah ke apa. Tapi tak ada bantahan. Tapi kalau sampai mereka mengelirukan, di situ. Di situ. Supaya ulama-ulama kita kata tadi lah, Nabi Azza wa Jalla. Apa tak boleh? Bukan Azza tu makna mulia, Jalla tu makna agung. Memang Nabi lagu tu. Tapi itu istilah khusus dah, kata dia. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh guna. Supaya juga orang lain-lain. Hak ni pun lagu tu juga. Dan utama orang yang nak mengguna tu dia bawa ke lain, jadi keliru.
Jadi Allah nanti akan datang dia kata Allah kata kepada anaknya, dan bukan bagi dia Allah tu ada anak. Nabi Isa dia boleh kata lah, sedangkan kita kata Allah tu tidak beranak. Situ timbul keliru. Dengan sebab itu kita kata Allah ni khusus orang Islam, sebab dia istilah khusus. Supaya ni juga alaihi salam istilah khusus, tak boleh untuk orang lain, walaupun dari segi makna dia tu tak apa asalnya. Tapi kalau sudah jadi istilah dan sudah berkait dengan akidah pula, dan akidah tu tak betul pula, kita guna jadi keliru. Sebab itu ulama-ulama tak bui. Dan dalam kitab-kitab sekarang ni aku dah beringat Abu Daud ke, Tirmizi ke, bahkan dalam Bukhari tu dia masuk. Itu pentingnya kita menghidupkan pengajian hadis ni. Kalau tidak, siapa dia nak cara? Ni tengok saat ni kita baca kan, Syekh Khalil Ahmad sebut cetakan Mujtabaiyah, Kanfuriyah, Qadiriyah, semua tu cetakan di India. Ada puak-puak dia cetak kitab tu banyak-banyak, dah jaga molek buat mengaji. Barulah orang tak boleh ceroboh. Ni kalau kita tak rajin tengok nak kitab tu, tahu-tahu beli buka semula 15 tahun akan datang ada. Hak kita beli tu beli mana? Dengan sebab tu kena ingat demo ni masuk. Boleh masuk dalam kitab-kitab ni. Ini bukan Quran. Kalau Quran tu iyalah kena ada lesen, permit khusus pula nak cetak je. Kalau tidak tak bui. Itu pun negeri sepada negeri kita je, bukan semua dunia. Lain orang nak cetak. Tapi Quran ramai orang hafal. Lain lah, Tuhan jaga tu. Hadis ni tidak ada jaminan lagu tu. Orang nak jaga siapa dia? Ulama umat Muhammad. Hak tu hak nak jaganya. Dengan sebab itu perlu mengaji. Dia tidak serupa benda-benda lain. Benda ni orang masuk sikit-sikit dia masuk. Lama-lama kena banyak dah. Anak duduk kuati dalam Bukhari tu, buat-buat dia tukar. Hak tak ada dalam Bukhari cetakkan kita, hak mengaji di Pakistan ke apa, tak ada. Lagu lain cara dia. Jangan main buat-buat ni dia buat kerja. Kita tak muka orang biasa kan, tak ada mikir apa. Tapi kalau buat-buat keropok, memang dia fikir lagu mana nak masuk rumah orang, lagu mana nak pecah rumah, bila tu dia ada, bila tu dia tak ada. Dia fikir hak tu. Kita tak fikir. Muka kita tidak nak kerja lagu tu. Kita orang jenis betul juru. Kita buat kerja kita lah, banyak kerja lain lagi. Dia duk perhati kita. Kita tubik masa mana, kita masuk masa mana, dia kira belakang. Banyak dah, boleh bukti di mana dalam Sahih Bukhari tu sendiri. Dia tukar, dia ubah, dia tambah. Boleh. Lepas tu kat dia bolehlah kita dia kritik Bukhari, padahal tak ada dek pun. Dia pun kata ada dalam nuskah ni, dalam cetakan ni. Kita nak kan. Sebab itulah penting kena mengaji, jaga amanah ilmu ni hak Nabi tinggalkan kepada kita. Kalau Quran Allah jamin, hadis ni mukjizat juga. Hak ni lagu mana? Ulama-ulama kita kata umat dia lah akan jaga umat dia. Tapi hak tadi lah umpamanya benda-benda gini, dia ambil kesempatan. Hak nak ambil kesempatan ni banyak lah. Dari semasa ke semasa tu, tak apalah. Lepas tu tafsiran tentang umur unta. Sebab sebelum pada ni bincang tentang binatang ternakan ini, unta. Jadi Imam Abu Daud ambil daripada beberapa orang ni, perawi. Ada hak ambil secara dengar, ada hak melalui baca buku dia. Dalam kitab-kitab ni ada sebut tentang umur unta dia. Dan dia ada nama-nama dia khusus. Nama-nama dia khusus. Oleh kerana kita tidak biasa dan unta ni tak ada tempat kita, tidak menjadi binatang ternakan, tak ada lah istilah-istilah ni. Tapi perlu tahu oleh kerana ada kaitan dengan masalah zakat ini. Hak mana kena bagi itu sudah bincang dah dulu. Ni nak cerita dari segi bahasa dia. Orang panggil huar, dia kata hak mula-mula tu. Tubik-tubik tu huar. Lepas tu fasil ni bila dia tidak menyusu lagi, sudah berpisah daripada ibu dia. Lepas pada tu bintu mahram.
Bintu Makhad ni sampai ke setahun, sampai cukup 2 tahun. Lepas pada fasil. Bila masuk pada tahun yang ketiga, orang panggil Ibnatu Labun. Orang panggil Ibnatu Labun. Bapa Ibnatu Labun, sebab mak dia tu sudah beranak pada hak lainnya. Ada susu pula dah. Labun tu laban lah, susu. Ibnatu Labun. Pada ketika tu dia, mak dia tu sudah beranak kepada hak lain pula. Dan ada susu pula. Sebab tu orang panggil Ibnatu Labun. Bila cukup 3 tahun, maka orang panggil Hiqqun. Haq. Bahasa Melayu, hak tu daripada bahasa Arab ni lah, Hiqqah. Hingga cukup 4 tahun. Hingga cukup 4 tahun. Pasal apa orang panggil Hiqqah? Hak. Dia ada kaitan dari segi bahasa tu. Sebab dia sudah boleh dinaiki. Nak jadikan kenderaan boleh dah. Daripada hak. Li'anna istahaqqat an turkaba. Sebab sudah boleh dah dinaiki. Wa yuhmal 'alaiha al-fahlu. Dan sudah boleh dah dibawakan bapa jantan untuk menaikinya, yakni untuk mengawal dengannya, boleh dah pada umur tu. Sebab tu sudah berhak dah, sudah boleh. Hak ni dalam bahasa Arab maknanya boleh lah. Dan pada ketika itu talqahu, unta ni sudah boleh mengandung dah, boleh puting dah ni pada umur ni. Tapi kalau hak jantan, umur yang sama dia tidak boleh lagi. Serupa dengan orang lelaki dengan orang perempuan lah. Hak perempuan ni kan dia awal sikit, mata boleh jadi ibu. Hak lelaki ni biasanya lewat sikit lah nikah tu. Ala kutu lah juga ni pun. Sehingga dia yuthaniyah. Orang panggil juga hiqqah tu. Hiqqah apa orang panggil hiqqah? Orang panggil hiqqah taruqatul fahl. Apa? Sebab unta jantan naik atas dia. Pada umur tu boleh dah lah. Begitu. Bila masuk ke tahun yang kelima, orang panggil jaza'ah dan seterusnya. Ini apa ni? Bahasa lah, dari segi bahasa. Hingga cukup 5 tahun dan seterusnya. Ini nama-nama dia sajalah. Orang panggil gini. Sebab apa? Sebab unta ni harta yang utama bagi orang Arab. Setiap peringkat dia tu dia ada nama dia sendiri. Seperti kita lah, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, tu peringkat-peringkat orang belaka. Tu. Apabila kita biasa dengan benda tu, adalah nama-nama khusus bagi dia tu. Supaya juga bagi orang Arab ni, nama-nama unta ni dia ada khusus-khusus pula. Pada peringkat ni gini, pada peringkat ni gini. Itu ya, dia nak ayat dari segi penggunaan bahasa tu tidak serupa. Sebab kita lah, kalau bahasa Melayu pun begitu juga. Cuma ada benda hak banyak, ada benda hak tidak banyak. Kalau hak berkait dengan nasi, pulut ke apa tu, banyak lah. Kita hanya sebab kita buat banyak kuih-kuih daripada hak tu. Dan hak tu makanan utama kita. Banyak lah. Dia tidak sebanyak kita hak tu. Benda-benda gitu. Tapi benda-benda hak kita tak ada, dia ada dia. Banyak pula nama-nama khususnya. Itulah. Tidak ada apa hak ni, cuma dari segi tafsiran umur binatang tu. Dan kira umur ni, kira start masa mana? Bila bintang Suhail tubik di awal malam, start situ. Tahun-tahun tu dia kira situ. Bintang Suhail tu maklumlah, bintang Suhail di kalangan mereka, bila tubik hak tu tiap-tiap tahun, situlah berubah jadi nama goni tu. Dia kira berdasarkan permulaan tubik bintang Suhail di awal malam bagi tiap-tiap tahun. Gitu. Bagi tiap-tiap tahun untuk unta tu lah. Jadi hak lain tu ada nama belaka, kata dia lam yabqa min asnaniha ghairul huba'. Hak lain ada nama belaka dah kecuali hubak. Hak tak adanya. Hubak ni hak mana? Iaitu unta yang dilahirkan bukan pada masanya. Bukan pada masanya. Itu orang panggil hubak hak lagu. Hak lain-lain tu sebut belaka dah tadi. Tak apalah.
Itu tentang umur unta. Dan sebelum pada ni, ketika bincang bab apa ni unta yang dikenakan sebagai zakat tu, sudah kita berjumpa dah. Jaza'ah Thaniyah, binti Labun, binti Makhad, sudah jumpa dah. Adapun huwar, ada hak tu tidak diambil sebagai zakat. Huwar ke fasil ke, hak tu tak. Hak startnya bintu Makhad. Hak tu sekurang-kurang. Baru ni kita sudah bincang dah lah. Habis itu kemudian masuk kepada bab seterusnya. Sebelum masuk bab seterusnya ni, ada tinggal tadi bab doa. Dah tak boleh doa lagu tu, kita tak boleh. Dan ulama kata doa salli tu atas lafaz selawat tu boleh khusus untuk Nabi je. Pas orang lain nak doa lagu mana? Ni ada doa. Dia ambil daripada Imam Syafi'i, dia kata doanya lagu ni. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa baraka laka fima abqaita. Tu doa je. Ambil tu. Hak tadi muskil. Hak ni kata gini, hak ni kata gini, dah payah. Tak usahlah guna hak tu khusus untuk Nabi. Kalau nak pakai juga hak tu, wasalli alaihim, dengan makna selawat, dengan makna yang umum lah, doa lah, apa-apa doa lah. Doa lagu mana hak sesuai. Ni hak Imam Syafi'i sebutnya, ajarakallahu fima a'taita, semoga Allah memberi ganjaran kepadamu kerana pemberianmu itu. Wa ja'alahu laka tahura, dan semoga dia menjadikan harta yang engkau keluarkan itu sebagai penyuci kepada kamu. Wa barakalaka fima abqaita, dan semoga Allah memberkati harta-hartamu yang masih ada lagi dengan kamu. Tu boleh doa tu. Tak apalah, kita masuk kepada bab seterusnya, iaitu bab aina tusaddaqul amwal, di mana diambil harta sebagai zakat, di mana diambil, di mana patut diambil. Adakah kena tuan punya binatang tu buat pergi heret jojo binatang dia, buat pergi ke satu pejabat zakat misalnya, atau macam mana? Boleh jadi kalau kira lek gitu. Nabi SAW tak siri menyusah dah. Tak siri menyusah, dia rayak dah. Masalah pungut zakat ni, pungut mana, pungut tempat dia lah. Kalau pejabat tu kan jadi susah. Kalau pejabat tu dalam bandar, lagu mana? Nak pergi dengan segala binatang dia tu, beratus-ratus ekor tu nak pergi, nak suruh pemungut zakat tu pilih, tak munasabah. Hak munasabahnya, itulah yang Nabi SAW ajar ni, munasabah, iaitu dia kata la jalaba wala janab. La jalaba wala janaba. Ini la nafi jenis, kok mana-mana pun tidak ada bentuk ataupun cara buat mari. Pemungut zakat duduk satu tempat di pejabat ke ataupun mana-mana, dia pergi kampung tu dia duduk setempat, lepas tu orang lain buat mari ke dia. Tidak. Jalabah tu makna buat mari. Tidak ada bentuk buat mari lagu tu, menyusahkan orang buat mari lagu tu, tak ada. Wala janabah, tidak ada juga bentuk ataupun cara menjauhkan, tak ada juga. Sengaja dia nak menyusahkan pemungut zakat ni, dia letak jauh binatang ternak kaya dia, kaki bukit ni, sekala tidak buat pergi situ. Kalau memang dia duduk situ, nak kan? Kalau tidak, dia memang tidak duduk situ, dia buat pergi. Biar apa? Biar pemungut zakat ni jalan kaki letih, nak sapa saja. Jangan lagu tu. Dalam zakat ni bukan pakat buat ibadat kan? Supaya dululah la yufarriqu baina mujtami'in wala yajma'u baina mutafarriqin dulu. Jangan pisahkan hak terkumpul, jangan kumpulkan yang terpisah. Kedua-dua pihak anjuran itu diberikan. Supaya juga hak ni. La jalab ni arahan kepada pemungut, jangan suruh perintah orang buat mari, jangan. La janab perintah kepada hak nak bui zakat, jangan buat lari, buat pergi jauh, jangan. Begitu.
Lepas tu nak ambil mana? Wala tu'khadhu sadaqatuhum illa fi durihim. Zakat mereka tidak diambil kecuali di rumah-rumah mereka, di tempat dia duduk. Mana? Situ-situ. Pergi kira situ. Nak ambil pun ambil situ. Ini anjurannya, iaitu supaya mudah. Pakak-pakaklah moga sama-sama nak buat ibadat ni. Sama-sama nak buat ibadat. Jangan menyusahkan satu sama lain. Di sini dalam kitab kita ni, syarah ni nombor 99. Cuba tengok muka surat nombor 99. La jalaba bi fathatain. Jalaba dengan dua fathah. Dengan dua fathah. Dia takut kita kata la jalba ke, la julaba ke, takut kita kata gitu. Dak, bi fathatain. Dua. Dia untuk orang ngaji, dua tidak, huruf yang ketiga tu ba tu bagi atas juga kan. Kenapa tidak kata bi fatahatin? Dia kira sudah faham dah lah. Hak baca kitab dia ni boleh dah baca tu tak tahu la tu la apa. La nafi jenis. Bila la nafi jenis isim selepas dia tu mestilah fathah. La jalaba. Hak tu tak payah ayat lah, berbaris mana tu tak payah ayat. Hak dua sebelum pada tu jin dengan la tu hak boleh jadi kelirunya. Sebab tu dia kata bi fathatain. Bi fathatain tu merujuk kepada hak boleh hak yang keliru. Pandai pun boleh keliru. Boleh salah kat situ. Tapi kalau ba tu tak perlu. Pandai dah ni. Kalau tak pandai tak beli kitab ni. Muka tak ada baris nak baca kan. Dia kira gitu. Dia la jalaba, istilah la jalaba dan la janaba ni untuk dua perkara. Satu dalam bab zakat, satu dalam bab lomba kuda. Lomba kuda. Ini dia sebut sini. Dalam bab zakat, iaitu musaddiq mari, mari ataupun pergi kepada tuan punya zakat itu. Dia pun berhenti di satu tempat, lepas tu dia hantar orang, suruh orang pergi ambil, buat mari, suruh buat mari, tuan dia ke buat mari daripada tempat dia untuk dia ambil sedekah, ambil zakat tu. Maka dilarang dia daripada buat gitu. La jalabah ni perintah kepada pemungut, jangan pergi satu tempat kerah orang suruh heret buat mari, jangan lagu tu. Wa amara, dan Nabi SAW suruh sedekah mereka itu diambil ala miyahihim wa amakinihim, di tempat-tempat air, tempat minum air dan tempat-tempat utara tu lah, ambil situ lah. Jangan menyusah. Satu istilah, wa huwa fis sibab. Dalam perlombaan kuda pula, jalab ini makna dia lagu lain. Jalab ini iaitu dia berlomba, alik belakang dia tu dia ada nde dia, kita kata nde dia ke awak-awak dia. Ada alik belakang tu dia pasal dah alik belakang dia. Kalau kuda dia nampak slow, hak alik belakang petuk. Hak alik belakang petuk kuda dia tu. Supaya apa? Supaya dia kuda dia ni berlari derah. Orang lain tidak buat lagu tu, dia buat lagu tu. Jadi lomba tu tidak adil lah. Tak boleh lah lagu tu. Kita saja misalnya naik kuda hak sedap, orang lain kuda hak debek-debek, tak sih lagu tu. Ataupun kuda tu sama dah, tetapi hak ni ada orang khusus hak nak ikut alik belakang. Kalau kuda tu nampak slow ke lagu mana-mana, apa patut dibuat, dia buat. Hak orang lain tak ada. Tidak adil lah. Tak boleh lah buat lagu tu. La jalab ni tak aci. Yang ni tak aci heret orang luar buat mari untuk derah kuda kita. Tak boleh. Tak aci lagu tu, tidak adil. Wala janab. Janab supaya tu juga dua fathah. Namun tak, dia takut kita baca la junub pula, nama bukan junub pula kan. Mana ketahu dah. Mungkin tak ada baris. La janab. Yang ni hak ni hak terang. Adapun hak Ibnu Ishaq tafsir hak datah tu, satunya an hadhil fariidah, waktu pun muskil dah banyak. Lepas pada tu tidak berapa terang. Nampak serupa dengan makna la jalabah. Hak terangnya di sini, cuba tengok.
يعني لا يبعد صاحب المال المال بحيث تكون مشقة على العامل. Terang ke tu? Janganlah tuan punya binatang ternakan itu menjauhkan binatangnya sampai menyusahkan pemungut zakat tu. Jadi kalau la jalaba, perintah kepada pemungut, la janaba, ini anjuran kepada tuan punya binatang tu. Jangan awak lari jauh. Seperti kita terjemuh tadilah. Wa qala Ibn Hajar, tak apalah. La yanzilu as-sa'i bi aqsa mahal lis-sadaqah, thumma ya'muru bil amwal an tujlaba ilayhi ay tuhdar. Yang ni tak boleh pemungut zakat tu duduk di satu tempat yang jauh, sengaja pergi cari tempat yang jauh dengan tempat nak pungut zakat tu. Lepas tu suruh orang eret mari unta tu ataupun binatang-binatang tadi, suruh buat mari. Ni mana janab ni nampak serupa dengan jalab juga kan lagu tu. Dalam istilah perlombaan kuda, la janab ni makna dia apa dia? Iaitu seseorang itu berlomba kuda. Dia berlomba tu dia ada dah kuda-kuda dia hak dekat, ada kuda misalnya 3 keliling pada 3 kali keliling, lepas tu dia eret kuda hak baru mari sekali dengan dia. Kalau nampak kuda hak dia naik ni letih dah, dia tukar tu. Orang lain dah, orang lain kuda tula aja 10 keliling pun, dia 3 keliling, tukar ambil kuda lain. Tak aci lagu. Itu dalam istilah sibak ataupun musabaqah orang panggil, perlombaan, lomba kuda. Lomba kuda tu tak apa ke? Tak apa. Zaman itu ni orang tak naik kuda lomba orang lain lah pula. Tapi kalau lomba motor tu mati pula budak-budak tu, tak ada pasal, carilah tempat yang sesuai. Lomba kereta ke, lomba kapal terbang ke, jet ke, hak perang tu, tu yalah belaka lah tu, sibak lah tu. Zaman dulu, zaman Nabi SAW ni kuda lah binatang hak paling pantas, kenderaan yang paling pantasnya. Dia ada perlombaan. Perlombaan tu tak apa, Nabi sendiri pun ada berlomba untuk latihan. Ada berlomba kuda, dia suruh sahabat-sahabat dia berlomba kuda, berlatih naik kuda. Itu sukan itu ada sukan, tapi benda-benda ada faedah lagu tu. Tak ada faedah, tak ada. Tak ada faedah, dia habis tenaga, dia habis pitih. Kalau buat lagu ni tak apa. Kalau sekarang ni lomba kereta ke, lomba jet ke, lomba gapo ke, tak apa lelah. Tak apa. Hak tak bolehnya judi bela-bela tu. Judi bela-bela tu. Macam tempat kita ni kan ada setengah-setengah kalender tu dia ada khusus lah tu. Hari lomba kuda tu macam dia nak judi lah tu. Tidak goma mana bab lomba tu nak agak dia. Berlomba bukan dia naik kuda nak perang lah ni. Hak tu tak boleh lah. Kalau campur dengan hak tak molek. Tapi kalau hak molek tu saja tak apa. Learning pun, kalau nak naik kuda sebagai suatu kemahiran, untuk cergas, untuk peluh dan sebagainya, tak apa. Learning. Walaupun tidak orang buat perang, tak apa. Boleh lagi, ada faedah. Ada faedah. Gitulah. Wala tu'khadhu sadaqatuhum, tidak boleh diambil sedekah mereka, tak boleh ambil melainkan di tempat-tempat mereka. Kalau binatang-binatang duduk tempat air, duduk situ, ambil situ, kira situ. Tak payah menyusah kalau hak duduk di padang, aku nak kumpulkan, nak mari kandang di belakang. Tak perlu lagu tu, menyusahkan. Menyusahkan. Lepas tu hak riwayat asal lagi tu, Ibnu Ishaq mentafsirkan makna la jalab, la janab itu, iaitu antusaddaqal masyiyah fi mawadhi'iha, iaitu diambil binatang ternakan itu di tempat dia, dan tidak diheret ataupun ditarik, dibawakan kepada musaddiq. Wal janabu, al janabu itu muskilnya di situ. An hadhihi al-fariḍah, an hadhihi al-fariḍah itu banyak hak keliru tu dalam kitab-kitab apa ni Abu Daud ni, nuskah-nuskah ni yang ada ni. Kalau mengikut apa ni Syekh Khalil Ahmad ni, dia kata ala hadhihi at-tariqah,
Hak tu lebih terang, paling terang dalam hak banyak-banyak ni. Janak ala hadhihi at-tariqah, bukan an hadhihi al-fariḍah. Kalau an hadhihi al-fariḍah apa makna? Yang ni mengikut cara ni juga. Cara ni juga. Yang ni tuan dia tu la yujnabu ashabuha ataupun la yajnubu ashabuha. Mana tuan-tuan dia tu tak boleh buat pergi jauh. Yaqul, katanya, ini kata Ibnu Ishaq, wala yakunu ar-rajul bi aqsa mawadhi'i ashabis sadaqah fatujnabu ilaihi. Jangan. Jadi hak ni tafsiran ini nampak lebih keras serupa dengan jalak juga. Hak ni lah hak dia kata Hafiz Ibnu Hajar ambil ni, dia kira ambil daripada hak ni. Hak ni tidak ada makna kelainan, keistimewaan, perbezaan, tidak ada. Jadi apa ni, seseorang itu tidak boleh berada jauh daripada ashabis sadaqah. Ashabis sadaqah tu Tuhan punya binatang ternakan, itulah ar-rajul di sini, makna pemungut zakat tu. Tak boleh dia duduk satu tempat yang jauh, lepas tu dibawakan binatang-binatang itu kepadanya. Itu serupa dengan jalak. Jadi apa faedah duduk apa ni hak serupanya? La jalaba wala janaba ni kesimpulannya tidak boleh berada di satu tempat yang jauh daripada binatang ternakan itu, lepas tu minta binatang ternakan itu dibawa mari. Serupa. Apa makna? Hak serupa tu tidak boleh sebagai takkid saja kepada yang pertama. Sebagai takkid kepada yang pertama itu tidak boleh. Hak moleknya makna berlainan lah. Makna berlainan. Ini tafsiran. Ini tafsiran, bukan hadisnya ni. Tafsiran Ibnu Ishaq terhadap makna la jalaba wala janaba. Hak moleknya seperti tadi, tafsiran seperti tadi. Jalab ini merujuk kepada pemungut zakat. Siapa menyusahkan orang buat mari kat dia di satu tempat. Janab ni anjuran kepada tuan punya binatang tu, iaitu jangan buat lari, bawa pergi jauh binatang-binatang dia tu supaya menyusahkan pemungut zakat ni. Kalau nak, dah muka Nabi suruh pergi kan, dia suruh mari hadiah tu lah jadi susahnya kena pergi, dia bawa jauh. Barulah dua-dua tu ada arahan, baru munasabah, baru sesuai. Walakin tu'khadhu fi mawdi'ihi. Tak apa, hak tu serupa je. Babur rajul yabta'u sadaqatahu. Ini orang beli sedekah dia beri sedekah kat orang. Sedekah. Pada tu orang tu nak jual, boleh ke tidak nak beli? Dia jadi salah seorang lah daripada pembeli. Ataupun orang tu dia beri zakat pada satu orang tu, dah jadi milik orang tu nak jual, boleh ke? Itu persoalannya. Babur rajul yabta'u sadaqatahu. Nombor 2, 101, nombor 2, hasyiah nombor 2. Kita biasa sikit dengan istilah tu. Kalau kitab kita di 101, hak datah tu orang panggil matan, teks, hak asal. Hak baris yang kedua tu, tengah tu orang panggil syarah. Hak bawah tu ta'liq ataupun hasyiah. Ta'liq hak bawah, ta'liq. Apa yang dikatakan hasyiah? Hak tulah lah hasyiah dengan ta'liq. Sebab dalam kitab dulu dia biasa juga di tepi tu, dia tepi tu, komentar tu dia buat tepi, bukan bawah gini. Atas dasar tepi tu lah orang panggil hasyiah. Maksudnya hak tulah je. Hak tulah. Kalau macam ni dia panggil ta'liq. Hak ni bergantung ni dengan hak atas tu, ada kaitan dengan hak atas tu. Makna dia nya komentar. Cuba tengok komentar nombor 2. La yajuzu shira'uhu 'inda Ahmad wa huwa wajhun lil Malikiyah. Tidak boleh, tak harus mengikut Imam Ahmad, tak boleh nak beli. Orang tu kalau dia beri sedekah, orang tak boleh nak beli. Zakat kau tak boleh. Ini juga satu pendapat dalam mazhab Malik. Satu pendapat ulama-ulama dalam mazhab Malik. Wasalasatu 'ala al-jawaz. Hak 3 lagi, hak mazhab hak besarnya, hak 3 lagi. Kalau mazhab Malik, Imam Malik pun lagu tu jugalah hak 3. Hak tadi hak kata tak boleh tu satu pendapat bagi ulama-ulama dalam mazhab Malik. Hak 3 lagi tu Malik, Syafi'i, Hanafi. 'Alal jawaz, boleh. Lepas tu hak lain di sini
Larang ni termasuk dalam karahah tanzihiyah, atas dasar beradab, atas dasar hak lebih molek, li'alla yutasamaha fil qimah atau li'alla tashruf an-nafs ilaiha, kadza fil awjaz. Bapa yang tak boleh, tak bui tu tak molek. Kalau hak kata haram, haram lah. Tak boleh lah. Bapa yang tak boleh. Kalau hak kata tak molek pun tak molek. Itu bapa tak. Agar apa ni, orang yang bui zakat ataupun bui sedekah saat ni, hak nak jual tu tidak bermudah-mudah dalam apa ni, menentukan harga tu. Moga hak dia juga bui kita. Jual sepatut ni nak jual, kalau kau orang lain jual lain harganya, tapi dah orang tu malu mata kau, malu Allah kau, kita kata nak melera kau, ikutlah atas nama gapo pun, jadi harga tu kurang. Tu sebab tak boleh. Selain daripada tu, supaya kita ni apabila bui tu mana kita ikhlas, semua tak ada fikir dah nak ambil balik. Biar lagu tu, perasaan tu. Jangan, kalau kata masih ada lagi ruang untuk beli, kita nombor satu sekali duk menggantung keharapan untuk belinya dengan harga yang murah pulaknya. Tak sewi jadi berlaku begitulah. Tak sewi berlaku begitu. Hak maliknya tak sah. Tak sah, biar ikut dia lah. Dia nak jual dengan harga berapa, begitu. Ini riwayat daripada Abdullah bin Umar, bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ada bui kok orang kuda. Bui kok orang kuda. Dia bui tu asalnya untuk fi sabilillah lah. Lepas pada selesai fi sabilillah tu kan, boleh kamu lah kira-kiranya. Gitu. Boleh kamu awak pergi perang, lepas tu boleh kamu. Tiba-tiba Sayyidina Umar mendapati orang tu, kuda dia tu tak dijual oleh orang yang dia bui tu. Dia pun nak beli lah, nak beli. Tapi sebelum pada tu dia berasa juga tak sedap. Lagu mana lah, maka tak boleh. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata jangan beli. Jadi orang kata tak boleh tu, tidak harus tu, dia larangan ni dengan makna haram lah. Jangan beli dan jangan kembali kepada sedekah. Walaupun dengan cara beli, orang panggil kembali juga. Sebab apa? Sebab orang yang diberi tadi boleh jadi dia malu Allah dan sebagainya, malu mata, dia akan jual dengan harga lain. Dia melera kepada orang yang bui itu. Gitulah. Kira-kiranya seperti orang yang kembali mengambil sedekah balik lah. Kalau tidak ambil semua pun, sebahagiannya harga hak dipotong tu ambil juga faedah hak tu. Kalau tidak ambil semua pun, sebahagiannya dia dapat untung dah juga. Tak say lah gitu. Yang ni apabila kita buat kebaikan tu, hati kita kena betul-betul ikhlas, dah tak ada dah, jangan menggantung harapan lagi pada benda yang kita bagi tu. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat yang lain ada disebutkan serupa anjing, kata dia, yang jilat mutah dia. Itu dia nak suruh kita berasa jijik lagi lah. Tak say lah, kok mana-mana pun ambil balik sedekah ni. Kemudian kuda hak Sayyidina Umar ni, dia ada nama kuda, mana boleh bubuh nama binatang ni, boleh kita bubuh nama juga, boleh. Nama tu nama bunga ke nama gapo ke, boleh. Boleh. Nama kuda tu apa dia? Al-Ward, mawar nama kuda tu. Jadi kuda tu asal dia hak siapa dia? Hak Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi SAW. Dia beri hadiah kepada Nabi. Lepas tu Nabi beri hadiah pula kepada Umar. Lepas tu baru berlaku seperti tadi lah. Umar bagi kepada satu orang buat pergi perang. Lepas tu dia kata, lepas selesai tu boleh kamu lah.
Tetapi orang yang Umar bui tu, siapa dia nama dia? Tidak, tak jelas, tak ada sebut siapa dia. Gitulah cerita ni. Yang ni hak semolek-moleknya kita tidak beli balik lah. Mitok balik lagilah tak boleh. Mitok balik lagilah tak boleh. Kalau nak beli pun dah dilarang dah. Bahkan ada mazhab yang mengatakan haram, tak boleh. Apa lagi nak mitok kelik, lagilah tak boleh. Kecuali kalau orang yang dekat dengan kita, ayah kepada anak, boleh. Dekat-dekat lah gitu, tak apa. Tapi kalau kepada orang lain, tak boleh. Tak boleh. Kemudian bab sedekah ar-raqiq, hamba, yang ni zakat hamba. Kalau ni tak ada lah. Kalau zaman dulu, zaman dulu ada tu, kena zakat ke tidak, tu kita semulalah sambung insya-Allah minggu depan. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana.